Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam tutorial matematik tahun 4. Pada kali ini kita akan belajar tajuk perimeter. Okey. Apa itu perimeter? Perimeter adalah jumlah panjang keliling sesuatu bentuk. Jumlah panjang keliling sesuatu bentuk. Baik, contohnya di sini kita ada satu bentuk segi empat tepat yang mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Jadi perimeter adalah jumlah panjang keseluruhan sisi yang mengelilingi bentuk segi empat ini. Perhatikan highlight yang warna biru. Ini adalah perimeter bagi rajah segi empat ini. Contoh yang kedua, perimeter bagi rajah ini adalah melibatkan sisi yang mengelilingi bentuk gabungan ini. Bentuk ini adalah gabungan di antara segi empat tepat dan juga segi tiga bersudut tegak. Jadi perimeternya adalah melibatkan sisi yang di highlight sahaja. Yang di sini tidak terlibat. Kenapa? Sebab perimeter adalah jumlah panjang keliling. Hanya yang mengelilingi bentuk ini sahaja. Yang ini tidak terlibat. Okey? Kita boleh bayangkan seperti pagar. Kawasan sekolah contohnya. Pagarnya hanya mengelilingi kawasan sekolah. Tidak ada pagar yang melintang di tengah-tengah ni, hanya mengelilingi saja. Itulah perimeter. Baik, untuk lebih memahami tentang perimeter, jadi kita akan buat berdasarkan contoh soalan sebenar. Okey, soalan ini adalah melibatkan sebuah segi empat tepat PQRS di mana panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Baik. Suka saya ingatkan bahawa di sini kita ada satu info yang sangat berguna pada kita. Sebab tu apabila kamu nak menjawab soalan seperti ini, pastikan kamu baca soalan daripada awal sampai akhir. Jangan baca soalan dia je. Sebab ini ada membawa info yang sangat berguna untuk kita. Dia kata segi empat tepat PQRS. Okey. Jadi apabila segi empat tepat bermakna sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, sisi bertentangan di sini adalah PQ dan SR dan juga QR dengan PS. Ini adalah dua sisi yang bertentangan. PQ dengan SR dan QR dengan PS. Okey, kita tengok sisi yang terlibat untuk pengiraan perimeter ini. Sisi PQ, sisi QR, sisi RS dan sisi SP. Jadi dua daripada sisi ini kita dah ada ukuran dia, iaitu PQ 12 cm, QR 6 cm. Jadi kita perlu dapatkan sisi panjang sisi RS dan panjang sisi SP. Okey. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, sisi bertentangan adalah sama panjang. Bermakna PQ dengan SR adalah sama panjang. Kalau PQ 12 cm, SR juga adalah 12 cm. Begitu juga dengan QR dan PS. Sisi bertentangan adalah sama panjang. Baik, sekarang kita dah ada empat ukuran. Ukurannya semua dah lengkap. PQ, QR, RS dan SP. Jadi kita dah boleh mula membuat pengiraan untuk mencari perimeter bagi segi empat tepat ini, iaitu PQ. Sebab dia nak jumlah kan, jadi kita guna tambah PQ tambah QR tambah dengan sisi RS dan sisi SP. PQ panjangnya 12 cm, QR panjangnya 6 cm, RS panjangnya 12 cm dan SP 6 cm. Jadi apabila dijumlahkan
dapat 36 cm. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Rajah di bawah adalah sebuah segi empat sama ABCD. Hitungkan perimeter seluruh rajah itu. Okey, di sini kita cuma bagi satu sahaja ukuran, iaitu 8 cm. Sebelum ni dia bagi dua. Macam mana kita nak cari? Sedangkan sisi yang terlibat ada 4. AB, BC, CD, DA. Di sini kita tengok info yang dia bagi. Rajah di bawah adalah sebuah segi empat sama. Segi empat sama bermakna semua sisinya adalah sama panjang. Jadi kalau satu sisi di sini CD 8 cm, semua sisi-sisi lain ni pun adalah panjang 8 cm. Okey. Jadi sekarang semua ukuran untuk sisi yang terlibat kita dah ada. Jadi kita boleh mula membuat pengiraan untuk perimeter rajah ABCD. Perimeter ABCD sama dengan AB, sisi AB tambah dengan sisi BC tambah sisi CD dan tambah sisi DA. Okey, semuanya 8 cm. Ada berapa kali 8? Ada 4. Okey, 8 darab 4 sama dengan 32 cm. Jadi ukuran perimeter bagi segi empat sama ABCD ialah 32 cm. Okey, seterusnya contoh berikut melibatkan sebuah poligon. Poligon. Dan ada tanda ni. Dia bagi satu sisi sahaja. Okey, untuk pengetahuan kamu, tanda ni, kalau terjumpa tanda ni, bermaksud setiap sisi yang mempunyai tanda yang sama adalah sama panjang. Okey, saya bagi contoh. Sini, katalah rajahnya macam ni. Tak maaf lah, saya tak ada membaris. Menggunakan pen digital saja. Jadi, kalau tandanya macam ni, bermakna sisi atas dan bawah tu, tanda dia satu, maknanya sisi atas dengan bawah ni sama panjang. Yang ini ada dua tanda. Sisi ni ada dua, sisi kanan ada dua, sisi kiri ada dua. Jadi bermaksud sisi kiri dan sisi kanan ni sama panjang. Baik, seterusnya. Cuba kamu kira ada berapa sisi semua sekali. Kita mula daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 sisi. Jadi perimeter untuk poligon ini, okey, semua sisi dah ada ukuran dia. Jadi perimeter untuk poligon ini sama dengan, kita boleh terus menggunakan darab. 4 cm ada berapa sisi? 7, darab dengan 7. Sebab semua sisi dia sama panjang, jadi kita boleh gunakan kaedah darab sahaja. 4 darab 7, 28 cm. Jadi perimeter bagi poligon ini adalah 8 cm, 28 cm. Okey, kita teruskan dengan contoh yang berikut. Okey, rajah di bawah adalah sebuah segi empat tepat. Okey. Perimeter rajah WXYZ ialah 40 cm. Okey, untuk soalan ini dia dah diberi perimeternya. Jadi hitungkan dalam sentimeter panjang sisi XY. Okey, dia suruh cari sisi XY. Okey, ini segi empat tepat. Jadi sisi yang bertentangan sama panjang. Kalau ZY 12 cm, WX pun 12 cm. Okey, jadi kita dah ada ukuran untuk dua sisi. Baik. Jadi macam mana kita nak mengira panjang bagi XY? Okey, kita dapatkan perimeter dia dah bagi 40 cm. Okey. Jadi kita cuma perlu tolakkan 40 cm. Tolak dengan WX 12 cm. Tolak dengan ZY 12 cm. Jadi kamu akan dapat 40 tolak 20.
4. Jawapan dia berapa? 40 tolak 24. 16 cm. Adakah 16 cm ini panjang untuk XY? Tidak. Sebab 16 cm ini adalah panjang untuk dua sisi yang tidak berwarna ni, yang belum kita cari ni, yang belum kita dapat, iaitu panjang XY dan WZ. XY dan WZ 16 cm ni. Jadi macam mana kita nak dapatkan panjang XY? Disebabkan dia sisi bertentangan dan sama panjang, jadi bermakna sisi XY, untuk dapatkan sisi XY kita cuma perlu bahagi 2. 16 cm ni bahagi kepada 2. Kenapa bahagi 2? Kenapa bahagi 2? Sebab kita ada dua sisi, XY dan WZ. Okey, kita nak bagikan dia supaya sama banyak. Sama banyak, sama panjang. Macam mana kita tahu sama panjang? Daripada sini. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat, sisi bertentangan mesti sama panjang. Jadi WZ dan XY adalah sama panjang. Jadi kita bahagikan, kemudian kamu akan dapat 8 cm. Jadi XY ni panjang dia 8 cm. Begitu juga dengan WZ 8 cm. Okey, cuba jumlahkan semua ni. Perimeter dia betul ke? Dapat 40. Itu cara untuk kita buat semakan lah. 40 cm betul ke? Okey, 12 tambah 8 20. Yang ni pun 12 tambah 8 20. 20 tambah 20 40 cm. Jadi betul lah ni. Okey, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okey, rajah di bawah pula melibatkan gabungan dua bentuk yang berlainan. Yang pertama, segi 4 sama PQST. Ni, segi 4 sama PQST. Dan juga segitiga sama kaki QRS. Okey. Dan di sini sisinya adalah sama panjang sebab dia ada tanda ni. Kamu tengok, pastikan betul-betul tanda dia sama. Ni satu, maknanya sini dengan sini sama panjang. Baik. Okey, disebabkan oleh ini adalah bentuk gabungan. Kita kena kenal betul-betul mana sisi yang terlibat. Okey, ingat yang mengelilingi sahaja, yang keliling sahaja. Yang masuk ke dalam kita tak kira. Okey. Ni PQ, QR, RS, ST, TP. Jadi sekarang kita dah kenal mana satu sisi yang terlibat, mana satu sisi yang tak terlibat. Jadi seterusnya, langkah seterusnya kamu kena penuhkan semua sisi ni, kena dapatkan ukuran dia berapa. Okey, yang pertama kita tengok segi 4 sama PQST. Disebabkan ianya adalah segi 4 sama, rajah PQST ni adalah segi 4 sama, bermakna semua sisinya sama panjang. Kalau PQ 8 cm, PT pun mesti 8 cm. Okey. Begitu juga dengan ST pun mesti 8 cm. SQ pun mesti 8 cm. Okey, daripada sini kita dapat isi panjang untuk sisi SR pula. Sebab sisi QS dan SR pun sama panjang. Macam mana kita tahu? Okey, ada tanda ni. Ingat masa poligon tadi, kalau ada tanda yang sama macam ni, maksudnya sisinya adalah sama panjang. Jadi kita tulis kat sini, sisi SR juga 8 cm. Okey. Baik, kita semak semula. Adakah semua sisinya lengkap dengan ukuran? Okey. PQ dah ada, QR dah ada, RS dah ada, ST dah ada, TP pun dah ada. Okey, lengkap. Jadi sekarang langkah seterusnya kita boleh mula membuat pengiraan untuk mencari perimeter. Jadi perimeter seluruh rajah kita mulakan dengan sisi PQ tambah QR tambah apa? RS tambah ST tambah PT. Berhati-hati kamu kena sentiasa alert dengan yang mula-mula ni. Jangan sampai sini pun ada lagi PQ. Jangan ada sisi yang kita tambah berulang 2 kali, dan jangan ada sisi yang kita tertinggal. Okey. Ni yang tertinggal ni QS. Adakah QS ni tinggal ni? Yang ni.
Tak, sebab QS ini tidak dikira. Untuk pengiraan perimeter tidak dikira, sebab perimeter adalah jumlah sisi yang mengelilingi bentuk sahaja. Satu bentuk tu yang mengelilingi sahaja, keliling dia, pagar dia. Ni. Okey. Jadi yang ini kita tak ambil kira. Okey, sekarang kita gantikan dengan ukuran. Berapa panjang PQ? 8 cm. QR 10. RS 8. ST 8 dan PT 8. Okey, cuba kita kira ada berapa ni? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey, itu cara untuk menyemak. Takut ada sisi yang tercicir ataupun ada sisi yang terlebih. Okey, itu cara yang menyemak yang pertama lah. Cara menyemak yang kedua, kita boleh bulatkan ni. Yang kita dah ambil 8 ni, kita ambil sini kan tadi. Kita bulatkan. Okey, 8 dah. 10 kita ambil sini. Dah. 8 yang ni sini. Yang ini bawah ni. Kemudian 8 ni yang terakhir, PT. Okey, jadi kita tengok semua sisi dah dibulatkan, maknanya semua dah ambil, tak ada yang ambil 2 kali, tak ada yang tercicir. Jadi kita boleh proceed, kita boleh teruskan dengan pengiraan untuk mendapatkan perimeter. Okey, 8 darab 4 32 tambah 10. 32 ni 8 ya. 1 2 3 4. Ada 48, 4 darab 8 32 tambah dengan 10 ni. Jadi 32 tambah 10 sama dengan 42 cm. Okey, itu adalah perimeter untuk rajah gabungan ya. Seluruh rajah ni gabungan di antara PQST dan juga segitiga sama kaki QRS. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Tajuk perimeter. Saya harapkan selepas ini kamu boleh cuba menjawab soalan latihan untuk menguji sejauh mana kefahaman kamu. Linknya ada disertakan di bahagian description di bawah ni. Okey, sebelum kita berpisah, saya suka ingatkan sekali lagi bahawa perimeter adalah jumlah panjang keliling sesuatu bentuk. Maknanya kita kena jumlahkan semua sisi yang terlibat. Langkah pertama untuk kita mendapatkan perimeter ialah kita kena kenal pasti. Kita kena tahu mana satu sisi yang terlibat, mana satu sisi yang tidak terlibat. Dalam hal ini saya syorkan supaya kamu buat highlight sepanjang sisi yang terlibat tu menggunakan highlighter ataupun boleh gunakan pensel supaya kita tidak keliru mana satu sisi yang terlibat, mana satu sisi yang terlibat. Selepas itu langkah kedua, kamu kena cari. Kamu dah kenal mana satu sisi yang terlibat, pastikan semua sisi yang terlibat tadi mesti wajib ada ukuran masing-masing. Okey? Mesti dapatkan ukuran. Bila semua dah cukup, dah lengkap ukurannya, barulah kamu boleh buat pengiraan untuk mendapatkan perimeter tadi. Okey? Dan jangan lupa membuat semakan supaya tidak ada sisi yang tercicir ataupun sisi yang terlebih kiraan sampai 2 kali. Okey? Berulang. Okey, untuk itu sekian. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.